takrifan permintaan. Kuantiti barang, kita highlight. Kuantiti barang dan perkhidmatan. Dua benda ni kena ada. Kalau contoh waktu PSPM dia tanya definisi kan. Dia tanya berikan takrifan permintaan. Kita kena cakap kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna. So, 3 komponen ni mesti ada dalam kita punya takrifan. Lepas tu next kita pergi hukum permintaan. Saya dah ringkaskan kat sini dan memang senang nak nampak hukum permintaan. Bila harga sesuatu barang tu rendah, semakin rendah harga, semakin tinggi kuantiti barang yang diminta. Okay, bila harga tu tinggi, semakin tinggi harga, kuantiti yang diminta akan rendah. So ingat benda ni, ini mesti ada dalam kepala otak. Okay, saya terus pada persamaan fungsi permintaan. Persamaan fungsi permintaan, hubungan antara kuantiti barang kita tahu kita guna Q dengan harga barang kita guna P. Hubungan antara kuantiti barang yang diminta dengan harga barang. So, persamaan fungsi permintaan ni dia berhubungan songsang. Kita pergi kepada persamaan fungsi permintaan. First thing first, QD. Saya dah tulis kat sini kuantiti barang diminta. QD kuantiti barang diminta. P tu apa? Tak tulis X pun tak apa. P harga. Harga barang. A pintasan. B kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Ni. Perubahan Q bahagi dengan perubahan P. Segitiga ni perubahan. Okay. Next kita masuk pada keluk permintaan pasaran. Keluk permintaan pasaran ni maksud dia jumlah kuantiti barang ni yang ingin dan mampu dibeli ni macam maksud apa tadi? Maksud takrifan permintaan. Jumlah kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh semua individu dalam pasaran pada tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Okay, next kita pergi kepada perubahan kuantiti diminta. Ini takrifan kenaikan atau penurunan kuantiti barang yang diminta disebabkan oleh perubahan tingkat harga barang tu. Perubahan kuantiti diminta, yang ni benda yang saya highlight kan. Perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh perubahan harga. Disebabkan oleh perubahan harga, dekat takrifan dah cakap dah. Yang kedua, dapat ditunjukkan melalui pergerakan titik di sepanjang keluk. Okay, saya terangkan. Okay. Contoh, saya bagi contoh. Bila harga barang tu naik, harga asal barang tu dekat P0. Tapi harga barang tu berlakunya peningkatan harga barang tu kan. Kuantiti barang mula-mula dekat P0, kuantiti yang diminta Q0. Tengok ni. Bila dekat harga P0, kuantiti yang diminta Q0. Bila harga barang tu naik dekat P2, kuantiti yang diminta berkurang. So itulah yang dicakap disebabkan oleh perubahan kuantiti diminta disebabkan oleh perubahan harga barang tu sendiri. Kita pergi, yang ni saya ringkaskan je. Kalau dia cakap bila harga barang tu turun, kuantiti yang diminta akan meningkat. Kuantiti yang diminta oleh pembeli atau pengguna akan meningkat jadi ke Q1. Next kita pergi ke perubahan permintaan. Kenaikan atau penurunan kuantiti barang kesan daripada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti pendapatan, cita rasa, selain tingkat harga barang tu sendiri. Perubahan permintaan ditunjukkan oleh peralihan keluk. Bila berlakunya peralihan keluk, maksudnya itulah perubahan permintaan. Okay, tengok sinilah. Ekonomi ni nak faham tengok dia punya keluk je, tak pening-pening. Okay. Perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan faktor lain selain daripada harga barang tu. Selain daripada harga barang tu meningkat atau berkurang, itulah perubahan permintaan. Okay, ditunjukkan melalui peralihan keluk permintaan. Okay, kita pergi ke penentu permintaan. Contoh kat sini. Penentu permintaan pertama, perubahan harga barang tu sendiri. Bukan harga barang orang lain.
harga barang tu sendiri yang berubah. Contoh, bila harga barang tu naik, bila berlakunya peningkatan harga barang tu, harga barang lain, harga bagi orang, harga barang lain berkurang. Orang akan anggap harga barang lain tu murah. Padahal harga barang lain tu tak jatuh pun. Diorang tak kurangkan harga pun. So, kuantiti yang diminta akan berkurang. Bila harga barang naik, kuantiti diminta akan berkurang. Nampak kan tadi saya cakap berhubungan songsang? Pengguna akan menggantikan barang dengan barang lain yang secara relatifnya diorang nampak benda tu murah. Yang secara amnya diorang nampak benda tu murah walaupun orang lain tu tak turunkan harga. Itu maksud dia. Ni vice versa, bila harga satu barang tu turun, dia turunkan harga, diorang akan nampak barang lain tu secara relatif mahal. Padahal barang lain tu tak naikkan harga pun. Itu yang dimaksudkan dia. Okay, perubahan harga barang lain. Perubahan harga barang lain ada dua. Perubahan harga barang pengganti dengan perubahan harga barang penggenap. Okay, first thing first yang kena tahu perubahan harga barang pengganti. Barang pengganti tu apa benda pula kan? Barang pengganti. Barang yang lebih kurang. Contoh ada dua, Coca-Cola dengan Pepsi kan? Contoh Coca-Cola habis, orang boleh pilih Pepsi sebab orang rasa dua benda tu macam sama. Itu barang pengganti. Orang boleh gantikan dia dengan benda lain yang nampak sama. Itu barang pengganti. Okay, barang yang permintaan dia akan meningkat apabila harga barang lain meningkat. Contoh, harga barang pengganti meningkat. Harga barang pengganti meningkat. Contoh Coca-Cola meningkat harga dia ni. Kita terus tengok kepada keluk lah, senang. Mula-mula waktu harga Coca-Cola dekat P0, dia punya kuantiti permintaan dekat Q0. Boleh nampak kan kat sini? Bila harga dia P0, dia punya kuantiti permintaan dekat Q0. Bila harga Coca-Cola meningkat, kat sini. Bila harga Coca-Cola meningkat, dia punya kuantiti permintaan terhadap Coca-Cola berkurang ke Q2. So, dia akan beri kesan kepada Pepsi. Pepsi barang pengganti kepada Coca-Cola. Okey, nampak tak ni? Keluk permintaan Pepsi beralih ke kanan. Sebab orang akan mengalihkan permintaan mereka kepada barang yang lebih murah, yang diorang nampak benda tu murah. Kita pergi dekat perubahan harga barang penggenap. Barang penggenap ni dia datang sekali. Kenaikan harga barang penggenap, bila harga barang penggenap naik, menyebabkan permintaan berkurang. Kita tengok kat sini. Ni komputer, saya bagi contoh komputer. Harga komputer mula-mula dekat P0. Dekat P0 ni. Harga komputer asal dekat P0. Kuantiti yang diminta asal dekat Q0. Bila harga komputer naikkan harga ke P1, kuantiti yang diminta terhadap komputer berkurang, menyebabkan permintaan terhadap mesin cetak pun akan berkurang. Kan saya cakap barang penggenap dia datang sekali. Permintaan terhadap mesin cetak pun berkurang. So berlakunya peralihan keluk permintaan mesin cetak ke kiri daripada D0 ke D1. Barang mewah dan barang normal. Bila pendapatan pengguna meningkat, permintaan terhadap barang normal dan barang mewah pun juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan pengguna meningkatkan kuasa beli. Ni ayat ni penting. Bila pendapatan pengguna meningkat, kuasa beli pengguna pun akan meningkat. So keupayaan pengguna untuk berbelanja juga akan meningkat. Pendapatan meningkat, keupayaan pengguna untuk berbelanja meningkat. So keluk permintaan beralih ke kanan. Bila pendapatan pengguna meningkat dari D0 ke D1. Q0 ke Q1, kuantiti yang diminta meningkat walaupun harga tak berubah pun. Bila pendapatan berkurang, keupayaan pengguna untuk berbelanja berkurang. Alright. Keluk permintaan beralih ke kiri. Pergi kepada barang bawahan. Bila pendapatan meningkat, menyebabkan permintaan terhadap barang bawahan berkurang. Sebab apa? Bila berlakunya contoh pembeli dia punya gaji meningkat. So pembeli akan naik taraf lah dia punya barang. Dan barang mesti pula barang yang permintaannya tak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Perubahan cita rasa pengguna.
Cita rasa pengguna dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peringkat umur, fashion dan kualiti barang. Permintaan suatu barang akan meningkat sekiranya terdapat perubahan cita rasa lebih gemar menggunakan satu barang berbanding lain. Kita pergi dekat jangka masa depan. Jangkaan peningkatan harga masa depan menyebabkan permintaan terhadap satu barang tu meningkat. Harga berkurang pada masa hadapan menyebabkan permintaan juga akan berkurang. Dasar kerajaan. Contoh, kerajaan kenakan cukai pendapatan yang rendah. So, pendapatan boleh guna masyarakat akan tinggi. So, permintaan satu barang tu akan tinggi juga. Yang ni saya lajukan, senang. Okay, musim pula. Musim, contoh cuti sekolah kan. Permintaan terhadap tempat penginapan akan tinggi waktu cuti sekolah je. Itu yang akan menyebabkan permintaan terhadap tempat penginapan tu akan tinggilah, lebih tinggi daripada hari biasa. Perubahan saiz penduduk pula. Bila berlakunya peningkatan penduduk melalui kemasukan pekerja asing, menambahkan permintaan barang runcit. So, keluk permintaan akan beralih ke kanan. Ini akan menyebabkan penurunan permintaan barang runcit. So, keluk permintaan akan beralih ke kiri. Perubahan struktur umur maksudnya contoh kadar kelahiran dekat Malaysia rendah. Peratusan warga emas akan lebih tinggilah dekat Malaysia. So, permintaan barang keperluan warga emas akan lebih tinggi. Okay, saya laju kepada keseimbangan pasaran. QD bersamaan dengan QS, kuantiti yang diminta bersamaan dengan kuantiti yang ditawarkan. So, kalau kita lihat secara keluk, dia adalah titik persilangan antara keluk permintaan dengan keluk penawaran. Kalau perubahan dalam permintaan saja. Okay, ni biasanya benda ni akan ditanya dalam PSPM. Saya just cakap macam tu je lah. Okay, keseimbangan asal. Benda pertama kena cakap, keseimbangan asal. Keseimbangan asal tercapai pada titik E di mana keluk D kosong bersilang dengan keluk S pada tingkat harga P kosong, kuantiti yang diminta Q kosong. So, contoh, permintaan bertambah. Keluk permintaan akan beralih ke kanan daripada D kosong ke D1 apabila permintaan bertambah. So, bila permintaan bertambah, kita tengok kat sini. Bila keluk ni dah beralih ke sini, harga cenderung naik. Harga barang tu cenderung naik. Permintaan dah banyak, macam mana pengeluar nak atasi lebihan permintaan? Pengeluar kena naikkan harga barang. So, keseimbangan baru tercapai pada titik E1 di mana keluk permintaan baru D1 bersilang dengan keluk penawaran. Boleh jelas tak yang ni? Faham tak? Jelas. Jelas Okay. Contoh kalau permintaan terhadap barang tu berkurang. Saya cerita daripada awal balik, ni cara nak dapat markah tau. Yang first kena cakap keseimbangan asal. Keseimbangan asal tercapai pada titik E di mana keluk D kosong, keluk permintaan D kosong bersilang dengan keluk penawaran pada tingkat harga P kosong, kuantiti yang diminta Q kosong. Bila berlakunya permintaan berkurang, keluk permintaan akan beralih ke kiri dari D0 ke D2 ni. Okey, pada hari bila permintaan berkurang, berlakunya lebihan penawaran kan? Permintaan dah berkurang, berlaku lebihan penawaran. Cara nak atasi lebihan penawaran, pengeluar kena turunkan harga daripada P0 ke P2 sebab dia nak atasi lebihan penawaran. Kat sini berlakunya lebihan penawaran. So, keseimbangan baru tercapai pada titik E2 di mana keluk permintaan baru D2 bersilang dengan keluk penawaran pada tingkat harga P2, kuantiti yang diminta Q2. Macam tu je. Nak dapat markah. Saya tak ingat berapa markah dia. Okay, next. Okay, perubahan dalam penawaran. Perubahan dalam penawaran, keseimbangan asal tercapai pada titik E0 di mana keluk penawaran bersilang dengan keluk permintaan pada tingkat harga P0, kuantiti yang diminta Q0.
Contohnya penawaran bertambah. Penawaran bertambah. Keluk penawaran akan beralih ke kanan. Akan beralih ke kanan daripada S0 ke S1 bila penawaran bertambah. Harga cenderung turun bila penawaran bertambah. Bila berlakunya lebihan penawaran. So, keseimbangan baru tercapai pada titik E2 di mana keluk penawaran bersilang dengan keluk permintaan. Teori penawaran ialah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dijual oleh pengeluar pada pembagian tingkat dan tempoh masa yang tertentu. Okay. So, hukum penawaran kita tahu, okay, macam ni. Penawaran ni, apa dia contoh ni keluk dia. Penawaran semakin bertambah harga, keluk yang ni yang nombor 2 tu, semakin bertambah harga, kuantiti yang ditawarkan semakin meningkat. Okay. Ini berlaku sebab harga yang tinggi akan bagi keuntungan dekat pengeluar. So contohlah, harga barang something like emas. Okay, emas dulu harganya mahal, around 25 I guess. Okay. Lepas tu disebabkan pengeluar pun macam tertarik dengan harga yang mahal. So diorang pun macam benda mahal ni boleh datangkan keuntungan kepada diorang. So diorang pun tambahkan lagi penawaran tu supaya diorang boleh kaut lebih banyak untung. Korang faham tak? Guys? Okay. Okay, so secondly, ia ada dua sebab kan. Dua hukum tu maknanya dua sebab lah. Pengeluar beranggapan yang bila harga sesuatu barang tu tinggi, means that barang tu kurang dekat pasaran. That's why diorang tambahkan lagi. Contoh dulu, zaman dulu masa first kita COVID, emas memang kurang. Memang harga dia sangat tinggi. And then lepas tu, kita akan dapat lihat lah sampai sekarang, kuantiti emas yang dipasarkan kat pasaran dah makin banyak. And so on. So kiranya kita dapat kaitkan kat sini, hukumnya ialah semakin bertambah harga sesuatu barang tu, kuantiti yang ditawarkan oleh pengeluar semakin tinggi. Kita akan belajar pasal fungsi. Fungsi penawaran ni kita tahu ialah QS equals to C plus DP. Okay, so kita akan masuk penentu penawaran. Yang saya tekankan sini adalah dua, iaitu harga barang itu sendiri dengan harga barang lain. Harga barang itu sendiri kita akan tengok, kita dapat bezakan dua benda ni, ia akan berbeza sangat apabila berlaku dekat keluk. So basically, yang ni saya combine sekali dengan perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. Kita ada dua perubahan. Kuantiti ditawar dengan penawaran tu dua benda yang sangat berbeza. Kuantiti ditawar ni, dia berubah sebab harga barang itu sendiri. Bila harga barang naik, kuantiti bertambah. Bila harga turun, kuantiti berkurang. So, dia orang akan main dekat kawasan keluk dia saja. Dia tak akan pergi ke kanan ke kiri ke, dia akan main atas bawah je. Yang ni, dia hanya berubah sebab harga. Okay. So yang second, perubahan penawaran, ia ni disebabkan oleh semua faktor. Semua faktor tu yang ni. Semua faktor yang saya tulis ni semua akan mengaruhi keluk dari segi dia pergi ke kanan ke atau dia pergi ke kiri. Kau faham? Faham. Boleh faham tak? Okay. So, contohnya kat sini, kita ambil barang bersaing. Maksudnya sekarang ni kita tengok perubahan keluk tu daripada ke kanan atau ke kiri dengan barang bersaing. So yang second, barang bersama. So contoh harga kulit kambing RM5 sekilo. Okay, dia sebabkan banyak sangat kita sembelih kambing, so banyaklah lebihan kulit tu. So dia akan bertambah, jadi daripada RM5 sekilo akan dapat RM5 2 kilo. Sebab kita dah terlebih barang. Maksudnya kulit kambing tu banyak sangat sampai kan harga yang sama, still sama,
Tapi dia tambah lagi. Macam tu lah. Sebab banyak barang so kita bagi je. Tu maksudnya ia akan buatkan daripada keluk tu ke biasa statik kat sini S1 ni, ia akan beralih ke kanan membuatkan ia bertambah. So macam untung lah kalau siapa beli kulit kambing tu sebab RM5 dapat 2 kali ganda contoh daripada harga sebelum. Semantah. Walaupun harganya stay je RM5 je, tak bergerak pun atas bawah tak. Yang bertambahnya daging kambing, kulit tak bergerak harga dia. Harga barang penawaran bersama kiranya dia akan samalah. Semakin tambah, semakin meningkat harga, kuantiti ditawar barang A meningkat, barang B pun kuantiti meningkat. Bersaing, yang satu naik, yang satu akan turun kuantiti dia. Kos pengeluaran, kalau katakanlah kan, kos kita nak keluarkan roti, contoh, kos roti nak keluarkan 90 sen. Contoh, sekeping roti 90 sen. Korang rasa, RM1.10 contoh. Harga roti kan RM1 kan, contoh lah. Okay, so harga kos nak keluarkan RM1. RM1 lah, kira sama harga. So, korang rasa kan, pengeluar nak keluarkan ke tak nak roti tu? Tak nak. Memang pun bukan tak nak, tapi secara logik dia fikir kos tinggi, lepas tu siapa je yang mampu nak keluarkan banyak macam tu. So kiranya kita faham bila kos tinggi, pengeluaran barang tu akan jadi semakin sikit. So walaupun harga roti tu sama, contohlah harga roti RM1 dan kos dia contoh kos dia kita logik sikit 95 sen. Okay. So macam korang macam pengeluar pun macam malas lah sebab macam tak dapat untung banyak. So dia orang tak nak buat keluar. So kayaknya penawaran tu semakin sikit dekat pasaran. That's why keluk tu sekejap, I tunjuk keluk tu akan beralih ke kiri daripada S0 yang tengah ni, kau nampak akan beralih kepada S2 walaupun contoh harga roti RM1 tapi kuantiti dapat semakin sikit. Sebab apa? Sebab kos lah, sebab kos tinggi so pengeluar pun macam tak nak lah buat keluar, jadi semakin kurang. Dan tu juga sebaliknya, kalau kos dia rendah, contoh rendah 50 sen, lepas tu kau rasa macam pengeluar mesti rasa macam nak keluar banyak lah sebab macam dapat kau untung banyak. So kita punya kuantiti ditawar akan semakin meningkat, so dia akan beralih kepada S1. Yang tu lah. And ni sekejap. So on. Kalau kos ni meningkat, okeynya kita faham kos meningkat, kos pengeluaran tinggi, kuantiti akan rendah. Sebab apa? Dia berlawanan kan. Okay, matlamat pengeluar senang je. Dia orang nak maksimumkan untung. Okay, teknologi lain. Semakin meningkat teknologi, kan semakin canggih kan. So penawaran ni semakin meningkat. Sebab dulu kita guna manual je, so macam lambat lah. Tapi sekarang dah guna mesin, so macam sekejap je semua benda. So penawaran semakin bertambah. Dia akan beralih ke kanan. Keluk tu akan beralih ke kanan sebab dia semakin meningkat. Okay, binangan pengeluar, kalau semakin ramai pengeluar, semakin banyak kita punya penawaran. Semakin ramai orang nak keluarkan roti lah, keluarkan air ke, beras ke, semua and so on. Musim kita depends. Musim akan depends. Contoh sekarang ni musim hari tu musim durian. So penawarannya sangat tinggi. Tapi sekarang ni bukan musim durian dah. So penawarannya rendah. So dia akan beralih, dia akan depends atas ke musim dia lah. Kalau pada tu musim dia, penawaran ke kanan. Kalau masa tu bukan musim dia, memang penawaran ke kiri.